ramai tahu orang berubah balik umrah. Betul. Baik sekarang awak balik umrah. Awak lain sekarang balik haji, awak hajah. Tapi berapa ramai yang boleh berubah kerana dia jumpa Ramadan. Awak tak khudukut sekarang ni. Dulu khudukut wal bakhil. Sekarang dah tak khudukut lagi. Awak pergi umrah ke balik umrah? Taklah, habis tu Ramadan. Ramadan ini bakar dosa-dosa dia. Ramadan ini bakar sombong dia. Ramadan ini, puasa ini melemahkan amarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam menjelang Ramadan. Saya Nurul Izzah bersama seorang ustazah yang sangat terkenal, sangat hebat, spontan tapi bernas. Dalam episod Izzah Speaks, bicara Ramadan. Kalau dahulunya kita buat masak-masak tahun lepas, tahun ini kita menjiwai bulan Ramadan dan mendalami ilmu dengan figura-figura yang kita kasihi. Maka tak lain tak bukan, saya rasa dalam podcast kali ini saya tersentuh kerana awalnya dia kena bagi misteri dulu. Mahu menjadi seorang doktor, mahu mendalami ilmu perubatan. Saya sendiri dulu pergi ke hospital nak jadi doktor. Tapi bila melihat beberapa orang pesakit dengan darah yang keluar, saya memutuskan sebaiknya menjadi seorang engineer. Tetapi ustazah telah memilih pada umur 17 tahun mencintai ilmu Al-Quran dan Masya Allah, anak anda kepada wanita hebat ini pernah melaungkan azan di Masjid Al-Aqsa. Jadi tak lain tak bukan Ustazah Asni Mansur. Dalam episod kita, Ustazah terima kasih kerana sudi menjawab jemputan bersama pada malam ini. Masya Allah, terima kasih Wabi Izzah. Alhamdulillah sudi jemput saya. Syukur. Saya kalau dengan Ustazah, pada saya memang rasa sangat teruja. Kita buat ni pun untuk memastikan semua di luar sana, ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak mendengar pesanan, perkongsian ilmu Ustazah yang mendalam. Tapi pada saya, cakap secara spontan tapi mendalam dan bernas. Itu penting kerana kadang-kadang kita mudah lupa kan. Cakaplah dari hati. Tadi Ustazah sebut memang kalau saya dulu, saya fikir kita cakap dari hati baru sampai kan kepada yang lain. Hati, dan kita perlu lebih daripada suara dalaman lah kan, dalam dunia sekarang di mana semua ilmu dan maklumat dapat kita dapati. Okey, saya nak tanya soalan pertama kerana ramai zaman-zaman saya lah, kita panggil generasi X, dia akan terdorong kepada dunia STEM dan dia automatik memikirkan adakah dunia STEM ini tidak Islamik. Tapi sebenarnya dalam perbualan tadi, kita ada perbualan singkat, Ustazah ada sebut begitu mendalamnya hubung kait antara STEM dan juga Al-Quran. Jadi Ustazah, silakan jelaskan kepada kami. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Cerita pasal dunia STEM STEM ni apa sebenarnya? Saya nak cerita tak faham. Kena tanya dulu ni. Dia macam dunia sains. Benar. Kita tak boleh nak pisahkan. Kata siapa yang masuk dunia sains, kau lari pada agama. Tidak. Siapa masuk agama, you tak boleh belajar sains. Tidak. Macam tu juga dengan art. Agama itu adalah art. Hatta penyampaian kita pun kalau tidak ada art, cara menyampainya, kita akan kaku dan layu. Sedangkan agama itu tidak kaku. Kan? Jadi kalau kita lihat Ibn Sina contohnya, yang kita tahu dulu tu Ibn Sina, dia adalah seorang pakar medik. Tanpa kita tahu bahawa dia juga adalah seorang artistik.
dan dia juga adalah seorang filosofi, dan dia juga adalah seorang pakar Al-Quran. Jadi fahamlah kita, semakin kita kemuncak bukan bererti kita menyempitkan ilmu kita, tapi sebenarnya kita mengembangkan ilmu kita. You nak belajar Quran, you boleh jadi orang seni. You nak jadi doktor, you juga boleh jadi orang seni. Takkan nak jadi doktor lugu ya, kan? Pakcik lagi 2 bulan mati ni. Betul. Perlu juga penyampaian yang berseni, insya-Allah. Kalau apatah lagi kita ada agama, kan? Elah, ajal maafkan tangan Tuhan, kita usaha je makcik doa ya. Kan beza penyampaian je tu. Berhikmah, masya-Allah. Jadi sebab itu semakin kita meneruskan hidup, semakin kita perlukan Tuhan. So kita tak boleh asingkan sains, art dengan agama. You cinta agama, silakan untuk berartistik. You cinta agama, silakan untuk mengkaji dunia sains. Semakin kita jumpa sains, semakin kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memang sangat tertarik dengan pendekatan sebegini kerana Datuk Latif, saya sebut tadi Nasrul Quran akan mengembangkan di mana bidang STEM dalam Al-Quran. Maksudnya tak boleh kita lari daripada pengembangan ilmu pengetahuan. Dan sebelum kita pergi ke soalan lain, kena juga Ustazah jelaskan belakang kita ni ada karya kreatif. The beautiful works of art yang memang tak boleh kita nafikan. Ustazah telah menggunakan kepakaran, kebolehan menghasilkan beautiful arts bagi sudah tentu menyumbangkan untuk tabung Cinta Gaza Malaysia, for our sisters and brothers in Palestine. Jadi mungkin Ustazah boleh ceritakan sedikit, bukan saja ilham tapi karya terkini. Apakah maksud dan ilham sebaliknya? Masya-Allah. Di sebelah kanan saya ni tajuk dia adalah Purnama di Tapak Mi'raj. Lukisan ni special sebab sebenarnya setiap lukisan saya akan ada campurkan dengan air zam-zam sekadar menumpang barokah zam-zam. And then lukisan ini bila kita tutup semua lampu, dia akan glow in the dark pada bulan tu. Maksudnya bila kita tutup qamarun, bersinarlah qamarun, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan, alhamdulillah. Dan kalau kita lihat lukisan ni, kiri dan kanan dia ada pokok zaitun. Dan zaitun ini adalah lambang kehebatan dan kekuatan Al-Aqsa. Kalau kita tengok Al-Aqsa di pokok zaitun di Al-Aqsa ni, umurnya 1000 tahun, 2000 tahun. Hatta pokok yang paling tua ada di Palestin, umur dia 3000 tahun. Masya Allah, melambangkan apa? Apa pun jadi, you stay. Patah kat sini, tumbuh kat sini. Patah tumbuh, hilang berganti. Sabar. Reput kat sini, ada sel-sel hidup yang lain, kita fikir sel-sel hidup yang lain. Jangan fikirkan apa yang sudah hilang. Kan? Sebab ramai kita sekarang ni meratap apa yang hilang. Tak fikir apa yang ada. So kita jadilah hamba yang bersyukur, jangan asyik meratap kisah-kisah sedih kita. Yang di belakang saya pula baru saja dihasilkan. Hari ini. Dengar tu, begitu istimewanya episod sampai dapat melihat karya terkini, peta yang tak boleh kita padamkan. Saya memang bila Ustazah sebut tadi kan, umur, kadar hayat, pokok-pokok zaitun, bekas tebusan Hamas di Palestin, mereka yang dibebaskan, salah seorang menyatakan dengan terbuka, pohon ini lebih lama umurnya, usianya berbanding dengan negara Israel sendiri. Jadi pada saya, bila kita melihat tontonan, kebenaran itu tak boleh larilah, kan? Dan bila Ustazah sebut tadi, tak bolehlah kita terlebih-lebih meratap yang dah pergi. Saya ada teringat tentang kajian sendiri masa kami buat di Permatang Pau di kalangan keluarga yang berpendapatan rendah. Maka dalam keluarga tersebut kita lihat kesusahan ataupun daya keperluan, tahap keperluan bagi ibu-ibu tunggal. Maksudnya merekalah ibu, merekalah ayah, mereka kadang-kadang ditinggalkan dan mereka terpaksa membesarkan anak-anak dalam keadaan pandemik berlangsung. Masya Allah. Jadi mungkin dapat Ustazah kongsikan sedikit bila bercakap tentang wanita-wanita, memang mungkin mereka merasakan begitu sukar, begitu mencabarnya dugaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan.
bagaimana kita dapat tangani mengikut prinsip dan lunas-lunas Islam? Ini khas untuk ibu tunggal. Ya. Subhanallah. Kalau kita lihat ujian ibu tunggal ni, subhanallah, sebenarnya telah lama wanita-wanita hebat diuji dengan cara ditunggalkan mereka. Siapa? Maryam alaihissalam. Maryam, Allah uji, Allah bagi dia kehebatan, Allah bagi dia package. You nak jadi hebat takkan package ujian dia sikit-sikit. Mesti package ujian nak jadi hebat, package ujian you mesti hebat. Hatta Maryam alaihissalam ketika duduk di mihrabnya berguru dengan pak saudaranya Nabi Zakaria alaihissalam. Dia stay dekat mihrab, tak bercampur dengan orang yang kiri kanan, dia jaga diri dia. Sampaikan bila Nabi Zakaria datang, Nabi Zakaria terperanjat. Ya Maryam, anna laki hadha? Dapat mana ni makanan ni? Inilah hidangan daripada langit. Subhanallah. Wanita, kalaulah dia ni hebat, dia menjaga hubungan dia dengan Allah, dia akan dapat treatment daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So ibu-ibu tunggal sekalian, Allah memberi ujian kepada wanita-wanita. Kena faham, ujian tu datang daripada yang sangat mencintai kita. Yang sangat mencintai kita. Allah takkan bagi saja-saja. Maka sebab itu wanita ibu tunggal ni, kalaulah tapak kaki semut pun didengar oleh Allah. Ini kan doa-doa yang selalu kita langitkan. Jadi subhanallah, ibu-ibu tunggal semua berdoa. Kalau tidak ada bahu untuk bersandar, kita ada lantai untuk bersujud. Minta dengan Allah, ya Allah, jangan susahkan aku, ya Allah, bagi aku rezeki, ya Allah. Jangan sampai aku meminta kepada orang lain, ya Allah. Wahai Allah, aku sedang meminta kepada Allah yang Maha memberi rezeki. Aku bukan meminta kepada yang memberi rezeki, tapi kepada yang Maha memberi. Wahai Allah, jangan tinggalkan aku sendiri, ya Allah. Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah, ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Maryam kau selamatkan, ya Allah. Selamatkanlah aku, ya Allah. InsyaAllah, kekuatan dalaman ini yang kita perlu bina untuk kita build izzah. Nama yang berat. Nama yang berat. Nak membina izzah, kekuatan dalaman bagi seorang perempuan. Sabar. Dan saya ingat juga menjelang Ramadan ini, bila kita bercakap tentang kita mahu menggunakan peluang ini untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, yang Ustazah sebut pagi-pagi. Bangun pagi-pagi itu bermaksud sebelum subuh kita buat tahajud 2 rakaat. Tak payah 8 pun tak apa, asalkan kita istiqamah. Jadi saya rasa mempermudah. Maksudnya kadang-kadang kita merasakan kadang-kadang beban, kita letih, tapi kita buat istiqamah 2 rakaat, tunggu subuh. Semua itu memang pada saya sesuatu jemputan yang senang untuk kita insya-Allah lah sama-sama amalkan. Insya-Allah. Kita nak jadi orang sederhana lah. Kita nak jadi orang sederhana ni mudah aja. You tidur, you relax-relax, tidur macam Nabi, tidur awal. Jangan main game. Good for your sleep. Jangan main game. Devices off. Tidur Nabi adalah tidur yang awal supaya Nabi dapat bangun awal. Kita tidur lewat, macam mana kita nak bangun awal? So tidur lewat, you bangun lepas subuh. Bukan sebab keluar subuh, lepas subuh. Keluar selain dogogi dia. Jadi insya-Allah kita cuba tidur awal dengan niat, ya Allah, aku nak tidur macam tidur Nabi. Kan? Selalunya kita tidur, ya Allah, aku nak sihat, ya Allah. Okey, sekarang ni kita niat, ya Allah, berikan aku tidur seperti tidurnya Nabi. Masya-Allah. Saya rasa memang itu peringatan yang sangat baik, Ustazah. Kerana apapun dalam Islam ni, dia selalu mendahului kadang-kadang the latest fad. Sekarang kan intermittent fasting. Kemudian orang bercakap tentang, you have to sleep early to salvage your brain. Tapi sebenarnya dah dianjurkan oleh Islam sendiri. Jadi pada saya harap kita dapat amalkan juga kan. Semua yang kita belajar daripada agama kita sendiri. Amin. Sebab Allah kata, aku jadikan malam ni untuk rehat. Wa ja'alna al-laila subata. Malam ni untuk rehat. Yang kau pergi main game buat apa? TikTok, Ustazah. TikTok sale. Segala-gala sale. Kan cakap lebih-lebih kita mengingatkan diri sendiri. Sama-sama kan. Jadi memang ada juga pada saya bila kita bercakap tentang menjelang Ramadan ini, kalau kita nak mendalami
semuanya, apakah mungkin perkongsian terbaik? Adakah buku yang Ustazah hasilkan? Di mana mak-mak kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita boleh menjadikan bahan rujukan? Saya semasa merupakan seorang anak muda, saya baca sirah Nabi. Saya suka tentang semua kisah-kisah Nabi yang memberikan saya kekuatan lah. Kita rasa semangat. Kerana tak semestinya itu zaman dahulu. Sebenarnya semua masalah dan cabaran itu ulang tayang. Jadi mungkin Ustazah boleh berikan beberapa rekomendasi. Masya Allah, untuk wanita-wanita sudah tentunya rujukan kita Quran. Quran, tadabbur pada Quran, dan kita jangan tafsir seorang-seorang, tafsir tengok, tapi kita belajar juga. Betul. Masuklah kelas-kelas tadabbur. Tidak bererti you sepanjang Ramadan ni kita tadarus seorang-seorang ataupun tak belajar langsung. Tak semestinya kita nak mengejar khatam. Kalau kita baca Quran mungkin satu ayat dua ayat dan kita tadabbur, kita dengar penjelasan daripada guru, itu juga bersama dengan Al-Quran. Jadi insya-Allah rujuklah kitab-kitab, contohnya kitab Fadilat Ramadan. Kat situ banyak hadis-hadis cerita tentang fadilat Ramadan, apa yang kita dapat. Di antaranya dalam Ramadan ni jangan lupa, jangan tinggalkan sahur. Ringkas je. Bagi mereka yang ada diet tu kan. Bukan sahur pukul 2 leher kodai mamak. Dia pergi kedai mamak. dia pergi kedai mamak awal-awal. Comel je Ustazah ni. Betul dengar tu Itu kan bukan healthy. sahur. Kena sihat kan. Semua nutrisi, minuman yang cukup. Sepatutnya puasa ini buat kita sihat. Tapi betul. kenapa puasa buat orang jadi lemah? Memang siang mungkin kita lemah lah, tak makan. Tapi kesan dia, apa yang kita dapat? Kalau kita tengok, pokok ni. Saya pun pecinta bonsai juga. Saya buat bonsai. Saya tak pandai buat bonsai. Bonsai saya tak sempat survive lagi. Pokok ni, kalau nak tahu, ada cara untuk bagi dia, yang ni daun, dia tak ada bunga. Ada cara nak bagi dia keluar bunga saja tanpa daun. Puasakan dia. You jangan siram dia dalam 10 hari. Kena bagi dia stres. Bagi dia stres. Sikit. Nanti lepas 10 hari you bagi baja, kita bagi dia air, nanti daun semua gugur, yang keluar hanya bunga. Jadi ada harapan lagi Ustazah untuk bonsai saya. Saya kena cari dan cuba biar dia puasa dahulu. Puasakan dia? Tapi tak payah suruh dia pergi bazar. Kita tengok makhluk Allah ni Allah puasakan untuk dia jadi hebat. Ular puasa. Tengok National Geographic, ular puasa masa bila? Masa dia nak tukar bersaling kulit. So dia tak makan, dia tak minum, dia tak mengawan. Kalaulah dalam proses tu ular kata malah puasa lah, makan lah. Maka proses bersaling kulit dia fail. Maka sebab itu ular berpuasa dan kesannya tertanggallah kulit lamanya dan keluarlah kulit baru dia. So kita puasa berapa tahun dah? Betul. So apa yang kita dapat daripada puasa kita? Sepatutnya kita akan dapat hati-hati yang baru selain daripada dapat baju-baju baru. Kan? Kita nak hati yang baru. Semasa saya di Lembah Pantai ada dijemput seorang ulama daripada Sumatera. Masya-Allah. Dia marah semua hadirin, dia kata jangan sibuk beli baju raya, patutnya beli kain kafan. Masya-Allah. Dia kata kadang-kadang kita ambil tangkap muat kan bila masa dah tiba, dan bukanlah apa boleh beli baju raya, tapi peringatan je, kita nak ingat kedua-duanya sekali lah kan. Betul, Masya-Allah. Sebab Rasulullah pun suruh kita bergembira. Rasulullah pakai baju yang paling baik yang dia ada. Tak semestinya baju baru. Banyak-banyak baju, mana yang paling baik? Maka Rasulullah pilih yang paling baik untuk meraihkan Aidilfitri. Maka tak salah. Tak salah. Tapi berapa banyak almari yang ada baju yang paling baik sampai tak tahu dah. Kan orang susah, orang Gaza pening nak pakai baju apa. Kita pening nak pakai baju mana. Betul Ustazah. Beringat-ingat tu penting. Saya suka kerana setiap pesanan yang Ustazah beri, dia selalu ada caveat dia. Ustazah sebut tentang ialah kadang-kala kalau kita tidak berpunya lagi, kita mungkin tidak perlu meminta atau memohon izin untuk berbuat aktiviti tertentu, tetapi tak bermaksud Nabi tak galakkan umatnya untuk berkahwin. Betul. Jadi saya suka dia panggil apa? Never open ended. Dia ada dia punya pelengkap. Dan itu penting kadang-kala kita tak mahu ramai yang tersalah faham, tersalah erti, tersalah tafsir. Mungkin saya nak kembangkan sedikit Ustazah, kerana bulan Ramadan
saya nampak banyak daripada apa yang kita praktikkan tidaklah sebagaimana yang diajar ataupun dianjurkan oleh Islam. Contoh minuman, makanan berkhasiat, jangan membazir. Kadang-kala memang kita faham kita nak pergi mungkin berbuka di hotel, berbuka di tempat-tempat yang menaikkan semangat. Pada masa yang sama, saya fikir peringatan itu, Islam is all about dia sederhana, awsatuha kan, jalan tengah. Khairul umur awsatuha. Ya, jadi saya berharaplah sangat-sangat ibu-ibu, adik-adik yang di luar sana, kita guna Ramadan ini untuk menjaga kesihatan kita secara keseluruhannya. Ya, insya-Allah berpada-pada kan, ada sedikit tapi barakah. Artinya bukan sampai 5 pinggan tapi muntah. Okey, Ustazah, saya rasa kena buat buku. Kena ada buku-buku pesanan tajam. Ustazah Hasni, kerana memang tak ramai kalau dilihat figura orang Nagori. Dia memang, saya kan pergi ke mana-mana kan, alhamdulillah kerana pengalaman, saya memang bukan saja dari segi hidangannya yang lazat, tapi dari segi dia punya personality. Orang Nagori ni dia strong women. Jadi saya suka sebenarnya. Kerana kadang kan, dan kita bukannya kuat ataupun kita dapat lantang tidak ada bersebab, tidak ada substance, tidak substantif, tapi ada sebab dan ada natijah ataupun niat di sebaliknya yang untuk sama ada berdakwah dan sebagainya. Ustazah juga seorang ibu dan young grandmother. 7 orang cucu. 7 nak masuk 8. Kan, Masya Allah, I tell you, rezeki. Jadi saya nak macam Ustazah kongsikan kerana saya mungkin tersangat tersentuh bila mendengar tentang ijazah Al-Quran yang Ustazah terima di Al-Aqsa. Jadi memang bukan itu sahaja anak anda Ustazah. Laungan azan, kita semua kan memang terasa dekat dan mahu memperjuangkan Al-Aqsa dalam keadaan apa yang kita boleh buat lagi, melihat kepada genocide, melihat kepada segala-galanya. Tapi saya nak Ustazah kongsikan saat yang begitu indah tahun 2014 bagi semua pendengar kita. Masya Allah, itu adalah satu peristiwa yang ditakdirkan untuk saya. Dan bila cerita pasal takdir ni, ini di luar kotak, di luar kemampuan kita untuk fikir. Termasuklah takdir-takdir dalam hidup kita. Sebab itu apa-apa yang terjadi pada hidup kita, jangan salahkan diri, jangan cari kenapa Allah bagi ujian. Why Allah, why me Allah, why me Allah, why not Allah jawab. Kan? Kenapa tak boleh? Aku sayang kau kot, maka aku bagilah kau ujian-ujian yang macam ni. Tapi percayalah, tidak ada satu pun yang tak best yang Allah bagi untuk kita. Semua yang sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak bagi hadiah. Kita kena sabar aja. Maka sebab tu peristiwa saya pergi ke Al-Aqsa, bagi saya itu adalah hadiah daripada Allah yang saya tidak sangka. Hadiah daripada Allah yang saya tak sangka. Kita nak capai setinggi gunung, tapi Allah bagi capai setinggi bintang. Artinya setiap permintaan kita tu tidak bererti Allah tunai seperti apa yang kita nak. Betul. Kau sabar je, aku akan bagi lebih daripada apa yang kau nak. Contoh Imran AS tak ada anak dengan Hannah. Dia nak anak lelaki, akhirnya Allah kabul. Dia nak anak lelaki sebab anak lelaki ini nanti akan menjadi khadam di dalam Al-Aqsa. Itu yang dia nak. Tapi Allah bagi dia Maryam. Rasa macam aku nak boy dapat girl. Girl best lah. Kan? Dia nak boy tapi Allah bagi you girl. So rupanya planning Allah, okay, you nak anak jadi khadam Al-Aqsa, tak apa, sabar, aku bagi you Maryam. Nanti Maryam akan melahirkan anak sebagai seorang nabi. Kita nak macam ni, Allah bagi macam ni. So sabar. Dan hadiah bagi saya Allah bagi di Al-Aqsa. Tak terjangka saya jumpa imam untuk tebuk bacaan-bacaan saya untuk dapatkan ijazah Al-Quran. Kami tak dapat nak semak daripada awal sampai akhir. Sebabnya kami tak boleh duduk lama di Al-Aqsa. Paling lama 10 hari masa tu. So imam kata tak apalah, dia main tebuk-tebuk dan tengok bacaan tajwid apa semua. Saya, anak saya 3 orang dan seorang lagi anak murid saya. Jadi alhamdulillah dah selesai semua. Dan imam kata, Adam,
Cuba azan. Dia suruh Adam azan. Adam pun azan. Dia kata, bukra, ghadan. Dia cakap. Besok, dia cakap Arab lah. Arab lah. Besok dia kata, saya nak Adam azan di dalam Al-Aqsa. Saya kata, wallahi Imam, wallahi. Yeah. Wallahi ya Syekh, betul ke ni? Yeah. Ya, saya nak dia azan di dalam Masjid Al-Aqsa. Hari raya pertama. Tapi waktu tu kami tak dapat nak buat subuh. Kami dapat buat maghrib. Alhamdulillah. Jadi menjadi sejarah Ya. terlaungnya azan di seluruh kawasan Al-Quds. Masya Allah, laungan azan daripada rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Bagi saya bukan saya bangga sebab dia anak saya. Ya. Tapi sebab dia Malaysia. Ya. Pakai baju Melayu, pakai samping. Masya Allah. Alhamdulillah, saya kata, ya Allah, hadiah apa kau nak bagi ni ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Ustazah, bagaimana kita nak mendepani? Kadang-kadang ada komentar kan, oh kenapakah kita perlu berbuat berlebih-lebihan? Kenapakah kita tak fikir tentang mereka yang lebih susah berdekatan dengan kita? Dan saya memang, ialah pada saya kadang-kadang rasa kita perlu jelaskan, kita perlu terangkan pendirian dan kita perlu ingatkan. Kita tak boleh fikir ini terpisah daripada kita. Mungkin nak minta sedikit pandangan dan nasihat daripada Ustazah bagi mereka yang mungkin merasa negatif ataupun terpukul dengan usaha-usaha yang dibuat, sedangkan kita nak semua orang dengan kekuatan daya masing-masing. Masya Allah. Kalau dalam hati kita ada iman, kita selalu baca Quran. Ya. Al-Quran selalu sebut, termasuklah ayat puasa. Ayat puasa, Allah panggil macam mana? Surah Al-Baqarah ayat 183. Saya minta izin untuk bacakan sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Tengok Allah panggil hati-hati yang beriman. Wajib puasa ke atas kamu sama seperti orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu dapat takwa. So cerita pasal Palestin, cerita pasal bumi Gaza, cerita pasal Al-Quds. Kalau di dalam hati yang ada iman. Saya nak baca satu nasyid lagi. Di suatu malam. Kita main ni lah. Ustaz main. Okey, Ustaz main Saya main. dengan profesional. Dengan YB kita nyanyi Ipoh Amai-Amai. Okey. Apa segan? Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil Nabi Muhammad. Salat 5 waktu difardukan 17 rakaat sehari semalam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ini saya nyanyi nasyid tu je, yang hijrah tu je lah saya. okay, nanti kita masuk. Nanti kita masuk. Kita fokus je ni. Masya Allah suaranya, merdunya. Masya Allah, tabarakallah. Sikit-sikit untuk nyanyi dengan cucu. Cucu very lucky. Grandma superb. Masya Allah. So, kita cerita pasal tanah Palestin ini. Ya. Mesti ada sesuatu. Kalau takkan Allah jalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa tak Allah naikkan terus daripada Al-Haram terus naik ke Al-Aqsa? Kenapa nak kena singgah-singgah dulu Palestin? Betul tak? Masya Allah. Jadi ada kucu-kucu hati. Ada sesuatu di dalam hati. Ya, betul. Ada sesuatu yang ada pada bumi ini. Bumi ini yang penuh dengan keberkahan. Saya mengharap sangat ibu saya pun dapat bertemu Ustazah. Amin, saya suka sangat dan saya macam kadang-kadang kita lah, biasa kita manusia kan, kita pun nak merajuk lah. Jadi bila Ustazah bagi peringatan, jangan sekali-kali merajuk dengan mama. Kerana mama kita membawa kita daripada
gelapnya rahim ke terangnya dunia dunia. ini. Ya. Ya. Kita tak ada alasan lah. Walaupun kadang-kadang normalnya ibu-ibu ni. Ya. Normal Ya. Normalnya ibu-ibu mendoakan anak yang baik-baik. Harap yang baik-baik. Doakan yang baik-baik. Namun kita jumpa masyarakat banyak di luar. Tak semua orang bernasib baik. Betul. Betul. Beribukan Wan Azizah. Sampai dapat Aizah. Pressure. Sampai dapat Aizah. Daripada Azizah sampai dapat Aizah. Sebab itu dia kena jadi orang kuat dan orang-orang hebat. Azizah, Aizah. Masya Allah. Nanti pergi Gaza pula. InsyaAllah. Jadi bukan semua orang dapat takdir untuk mendapat ibu yang normal. Maaf saya cakap, kenapa ada ibu yang tak normal ke? Ada kadang-kadang ibu-ibu yang kita tak tahu bagaimana kehidupan yang dia lalui. Kita tak tahu macam mana pressure yang dia dapat. Sampai kadang-kadang ibu-ibu ni tak seperti ibu-ibu yang normal yang lain. Mak doakan kau nak, mak doakan kau nak. Tapi ada orang yang mendapat ujian, ibu dia doa yang buruk-buruk untuk dia. Kesian. Kesian. Jadi untuk orang-orang yang diuji dengan special case yang begini, yang macam ni, ujianlah. You sabar. Ya. Sabar. Mungkin mak kita tu ada masalah jiwa dia. Betul. Yang perlu dirawat, yang perlu didoakan. Dan untuk anak-anak semua yang dapat ujian ibu-ibu yang kurang normal. Bukan cakap kau kata mak tak normal. Kau habis mak kau gila. Tak, bukan. Bukan mak kau gila, tidak. Bukan semua orang. Ada orang diuji macam ni sampai besar. Sampai anak-anak terpaksa melalui rawatan psikiatris. Ya, kerana betul. ibu-ibu yang kadang-kadang terlalu memilih kasih, yang kadang-kadang terlalu demand, yang kadang-kadang terlalu nak memilih ikut kehendak dia. Itu satu tekanan untuk anak-anak. Dan untuk anak-anak yang diuji begini, sabar tau. Angkat tangan, wahai Allah, lindungilah aku daripada doa-doa buruk ibuku. Doa buruk ibu, sebab sepatutnya ibu doa yang baik-baik. Tapi mungkin ada ibu-ibu yang ada masalah jiwa. Doakan yang buruk-buruk untuk anak. Di dunia-dunia akhir zaman ni. Di dunia-dunia yang akhir zaman ni, kita tak tahu apa tekanan yang dilalui. Benar. Bersabarlah. Apa pun jangan mengajuk dengan mak. Sabar. Saya sampai sekarang kena marah lagi dengan mak. Betul. Sebenarnya itulah kita memang lupa kot mensyukuri nikmat kan. Saya bercakap tentang bukan saja diri saya. Peringatan ini peringatan yang sangat indah. Kerana kadang-kala kita sebelum terlewat, sampailah dalam melahirkan kasih sayang dengan pasangan. Kerana Ustazah sampai sebut, jangan tunggu sampai pasangan kita tak lagi bernyawa. Saya masa tu, maksudnya kita kan bila nak tutup tu saat akhir, kalau meninggal dunia sebelum kita baru nak cium. Kan? Terus tengok saya kata pesanan-pesanan tajam monogowi je boleh buat ni. Masya-Allah. Untuk mereka yang ada pasangan, appreciate lah pasangan kita. Sebagaimana Khadijah boleh membahagiakan Rasulullah. Rasulullah membahagiakan Khadijah. Khadijah tu umur 40 kot. Betul. Takkanlah Rasulullah betapa bahagianya Rasulullah turun daripada Gua Hira, nampak Jibril dengan wajah yang sebenar dengan penuh ketakutan, scary, and then balik rumah melihat wajah shaking. Nampak wajah Khadijah, kata ulama 90% ke 95% kegundahan hatinya hilang hanya dengan melihat wajah. Masya Allah. Dan Syekh Umar Sulaiman ada ceritalah tentang kisah Sayyidina Khadijah. Dan disebutnya Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha ni adalah merupakan seorang businesswoman, peniaga yang sangat berjaya. Tapi sentiasa macam kena tipulah semasa perniagaan tu sampailah ketemu Nabi Muhammad SAW kan. Seorang yang budiman, yang membantu beliau dalam urusan perniagaan. Dan kita belajar sesuatu. Khadijah bertemu Muhammad setelah perkahwinan yang ketiganya. So bagi ibu-ibu yang di luar sana yang diuji dengan perkahwinan, sabar. Khadijah pun perkahwinan ketiga baru bertemu seorang Muhammad. Maka insya-Allah kadang-kadang kehilangan ini adalah satu proses penggantian yang lebih baik. Kita dari segi itu memang mungkin kena, bila masuk Ramadan ni, janganlah kita mudah menilai dan
macam menunjuk jari kepada orang lain. Saya fikir jaga mulut, mungkin kan jaga, orang kata jaga tepi kain. Maksudnya jangan jaga tepi kain orang. Saya memang bila dengar sirah tu, ya Allah, kan siapalah kita nak nilai? Betul. Sebabnya kita menilai diri kita dahulu. So insyaAllah ibu-ibu semua, wanita-wanita, kita rebutlah peluang Ramadan ni. Sebab kita tak tahu, mungkin this is our last Ramadan. Mungkin ni Ramadan terakhir saya. Betul. Mungkin ni Ramadan terakhir saya. Kita tak tahu. Sebab itu kalau boleh, kalaulah kita dapat hidup dalam Ramadan kali ni, pastikan kita dapat sesuatu. Izzah, ramai tahu orang berubah balik umrah. Betul. Baik sekarang awak balik umrah. Awak lain sekarang balik haji, hajjah. Tapi berapa ramai yang boleh berubah kerana dia jumpa Ramadan. Awak tak khudukut sekarang ni. Dulu khudukut wal bakhil. Sekarang dah tak khudukut lagi. Awak pergi umrah ke balik umrah? Taklah, habis tu Ramadan. Ramadan ini bakar dosa-dosa dia. Ramadan ini bakar sombong dia. Ramadan ini, puasa ini melemahkan amarah dia. Dia tak jadi marah-marah lagi. Kan? Itu paling penting. Tahu lapar ke, sesak perjalanan ke, jangan dia berubah, tinggalkan amarah tu. Tak perlu balik umrah pun. Cukup Ramadan ini berjaya buat dia berubah. Kita nak, inilah Ramadan yang terbaik untuk kita. InsyaAllah, Ustazah. Puasa yang khusus. Ya. Moga-moga itulah yang dapat kita capai. Amin. Kerana pada saya pun bila kita buat episod sebegini, kita memang mahu saling mengingatkan. Dan saya nak bertanya juga kepada Ustazah, dari segi bila kita mahu mungkin kembali mempraktikkan beberapa kiranya nilai-nilai yang baik, bagaimana kita boleh meningkatkan lagi dari segi bukan saja daya tahan, kerana kita sentiasa compare, kita bandingkan diri kita menerusi media sosial ni dengan orang lain. Kekayaan, sama ada kehidupan peribadi, sama ada pengaruh dan juga pangkat kita. Memang susah kita sampai macam sekarang ni, pada saya sesuatu serangan minda dan jiwa, tak boleh lari. Sama ada buka saja TikTok ke, buka saja TV ke, buka sahaja internet, yang ada adalah satu tekanan supaya kita harus menjadi lebih hebat, jadi lebih materialistik. Saya lihat ini khusus lepas pandemik. Macam tak boleh nak macam kalau nak berbuat baik itu, kiranya semua di sekeliling kita susah sampai kita terpaksa seolah-olah bergelut untuk mencari yang baik-baik bagi diri kita, bagi keluarga kita. Sebab itu jadilah yang sedikit daripada yang banyak. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tatadhakkarun. Kalaulah banyak di media sosial ni yang mungkin menunjuk, yang mungkin nak tunjuk hebat, mungkin berlumba. Sepatutnya kita fastabiqul khairat. Sepatutnya kita berlumba, cemburu dengan orang khairat, berlumba-lumba, orang yang buat kebaikan. Kita cemburu dengan orang yang dapat baca Quran. Kita cemburu dengan seorang ibu yang dapat membesarkan sifat ibu dia walaupun siapa pun dia. Tapi sifat ibunya sangat besar walaupun siapa pun dia. Tapi keibuannya sangat besar. Kita cemburu dengan orang macam ni. Jadi jadilah golongan yang sedikit. Saya nampak dalam beberapa buku yang saya baca tentang bahaya hasad dengki, maka ada beberapa kategori cemburu. Cemburu ni ada yang dibolehkan, ada juga yang tidak digalakkan. Jadi mungkin Ustazah boleh jelaskan sedikit. Kalau nak jealous pun kan bertempat kot. La hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, cemburu melainkan dua perkara. Satu, orang ni ada ilmu Quran dan dia beramal. Dia bukan saja boleh cakap Quran tapi tak beramal. Cakap tak serupa bikin orang ni kan? Tapi dia ada ilmu dan dia amal. Dia usaha untuk amal. Yang kedua, orang ni ada harta tapi dia manfaatkan harta dia untuk ummah. Dia jadi Abdurrahman Auf. Artinya bukan untuk aku. Ini kereta aku, ini rumah aku. Aku beli harta ni aku punya. Bukan Ahmad Albab yang punya, aku yang punya. Artinya dia sudah mula menjadi untuk kita.
kalimah aku bertukar menjadi kalimah kami. Untuk apa? Ummah. Sebab itu kita diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Lepas ni tak minta ampun untuk diri sendiri dah. Ya Allah, ampunkanlah umat Muhammad. Allahumma farrij li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lapangkanlah umat Muhammad kat Malaysia. Ini adalah sebagai bukti kita tolong Gaza tak bererti kita tak sayang negara kita. Kita buat semua. Kalau takkan Nabi ajar, ya Allah lapangkan umat Muhammad. Habis umat Muhammad tu kat negara kita je ke? Seluruh. Itu usaha kita. Untuk cuba yang terbaik untuk umat. Mudah-mudahan nanti Allah tanya kita ada sesuatu nak jawab. Wahai Allah, lapangkan umat Muhammad. Wahai Allah, aslih ummat Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, perbaikilah umat Muhammad. Kami cuba sebaik mungkin buat itu, buat ini. Tapi tolonglah, baikilah umat kami ni. Baikilah umat Muhammad ni. Memang bila dilihat tentang krisis kan, bukan saja di sana, ada di Sudan, di Kongo. Maka sebagaimana yang disebut Syekh Omar Sulaiman kata, keadaan peperangan genosid ini adalah gambaran kepada kucar kacirnya umat kita. Maka umat kita harus bangkit. Dan tak sedar-sedar di kota Amerika Syarikat, kerana kita pun tahu kan presidennya bagaimana, pilihan rayanya bagaimana, tindak tanduknya bagaimana, sekarang mengharamkan semua organisasi yang ada nama Islam. Dan di tengah-tengah konsert Super Bowl, saya adalah di layar media sosial Kendrick Lamar, antara penyanyi berkulit hitam yang menyanyi, dan tengah-tengah menyanyi di Super Bowl ni, jutaan duk tengok ni, ada seorang insan bernama Zulkarnain. Dia salah seorang penari. Dia bawa bendera Palestin dengan tulisan Gaza dan Sudan. Jadi secara tak langsung satu dunia, maksudnya semua orang akan tonton. Dan bila ditanya dalam temu ramah, bila ditangkap walaupun tidak dikenakan dakwaan lah, dia kata, saya buat pasal saya buat demi umat saya, demi umat Islam. Dan di situlah saya nampak inspirasi tu ada di mana-mana kan. Kita mungkin lihat tak mungkin berlaku di Amerika. Tapi tak bolehlah hentam semuanya. Tapi ada elemen-elemen suara-suara mereka yang menolak segala persenjataan dan juga keputusan. Saya suka bila dia kata umat tu, dia pula ingatkan kita. Kan? Kita tidaklah begitu. Kadang-kadang peringatan tu ada di mana-mana. Betul lah Ustazah. Saya akhir zaman agama akan nampak asing. Bagaimana Ustazah mengajar anak-anak dan juga cucu dari segi penggunaan media sosial? Ini lebih personal. Nak dengar juga. Grammar yang nyanyian begitu merdu dengan begitu masya-Allah ilmu di dada. Macam mana penggunaannya supaya kok mak kita ni dapat mengikuti jejak langkah. Untuk anak-anak saya dah besar. Kan? So kita cuma dapat menitipkan doa dan pesan. Hati-hati, jaga diri. Dan paling tinggi yang saya boleh buat adalah melangitkan doa untuk mereka. Wahai Allah, peliharalah anak aku daripada maksiat, daripada zina ya Allah. Dan ya Allah tolonglah bagi dia jodoh yang baik-baik ya Allah. Betul. Bagi Doa ya Allah. Sekarang. Doa sekarang. Saya memang doa untuk jodoh anak-anak saya. Ibu saya minta doa sejak umur 12 tahun. Doa Iza, just pray for the best Iza. Betul. Macam tu juga dengan cucu-cucu. Dan cucu saya pun mak ayah dia jaga dia semua kan. Kita pun tak boleh nak paksa sangatlah kan. Tapi alhamdulillah nampak dia orang kontrol anak-anak supaya tidak menjadi kecanduan dalam gadget ni. Kecanduan dalam gadget. Dan saya doa wahai Allah, tukarkanlah sebab banyak mak bapak jumpa. Ustazah tengok anak saya ni. Tengok ni dah tak boleh dah sampai tak pergi sekolah, main game. Saya kata mak, saya cakap susah nak cakap. Mak doa, panjatkan, langitkan doa. Wahai Allah engkau Tuhan aku dan engkau Tuhan anak aku ni. Tolong ya Allah, kau tukarkanlah kecanduannya kepada Quran. Saya kena cuba kat doa macam tu. Masya-Allah. Saya tak tahu lagi apa keputusan doa kakak ni. Betul. Jadi itulah yang mampu kita buat. Kerana algoritma dia tu berbahaya. Dia mengambil minda sampai satu ke tahap luar kawalan. Jadi kalau kita dah perkenal kan peringkat awal
termasuklah isu pornografi. Ya. Sangat berbahaya, sangat berbahaya. Jadi Saya rasa minta maaf saya Sila. sudah tiba masanya kita kembali balik kepada sunnah Nabi SAW, hidupkan semula memanah dan berkuda. Ustazah, Hidupkan berkuda saya dah semula. cuba. Masya Memanah Allah. dengan berkuda je belum lagi. InsyaAllah. Horse archery, Horse archery susah tapi nak buat. Ustazah boleh cubalah. buat dan juga percussion expert dan juga macam-macam lagi kind of devices. Ustazah cerita sikit macam mana? Hidupkan semula, berkuda, Pembudayaan. memanah walaupun memanah statik. Ya. Sebab apa? Amalan-amalan ini ada ruh. Ada jiwa yang merawat ruh. Hanya ruh, amalan ruh yang boleh merawat ruh. Jadi anak-anak kita ni ruh dia dah sakit. Ruh dah sakit. Artinya dia tak ada apa nak buat. So yang ada phone, dia main phone lah. So kenapa tak kita sibukkan dia, tunjukkan dia naik kuda ni. Okay, mak. Oh my God. Bawa kenalkan anak Tapi kena kita. hati-hati pasal saya pernah jatuh kuda Ustazah. Ya sakit Ustazah. Sama. Oh, Jatuh kuda tu lesen untuk dapat orang yang mahir berkuda. Tapi betul memanah. Kenalkan mereka. Ya. Kenalkan anak-anak kita dengan memanah berkuda. Kata macam benda lama je tapi dia ada ruh. Amalan ini ada ruh. Ya. Itu juga dengan berenang. Tak kira lah you scuba ke. Ya. Itu juga. Ya, kerana ada orang ni dia boleh scuba dive. Adalah orang ni, tak nak cakap siapa, tapi adalah. Masya Allah. Jadi Ayah saya minat scuba diving. Saya Dah snorkeling dapat lah. license? Dah dapat. Tapi License? Dah dapat jom license juga. kita scuba nanti insyaAllah. InsyaAllah, Saya dah diving di Sharm el-Sheikh di Egypt. Oh, Sharm el-Sheikh memang cantik. Saya pernah pergi Sangat masa cantik, ISDB ni Masya Allah. conference. Ya. Dan kita belajar sesuatu. Ya. Contohnya gelora air di atas. Ya. Kalau kuat geloranya, dalam tenang. Tapi kalau nampak atas tu, surface tu tenang, dalam dia ada current yang kuat. So kita belajar sesuatu. Atas bergelora, di dalam juga bergelora. So ketenangannya kita hanya dapat dengan Allah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ustazah tak mudah kerana di bawah tu dengan kawalan oksigennya, dia kena tenang dan sabar menghadapi tekanan yang Jangan panik. dahsyat. Ya, betul. Jangan panik. Bagi orang macam saya ni, dia kena praktis sikit Ustazah. Kita InsyaAllah. mula dengan snorkeling. Okey. Kita buktikan. Kita akan scuba dengan YB Izzah insya-Allah. Banyaknya cabaran sementara kita lalui episod ini. Baiklah, Ustazah, terima kasih. Jazakallah khairan. Saya hari ini juga akan memperkukuhkan diri saya dan komitmen. Saya sebut sebelum tadi tengah belajar bahasa Arab. Dan memang kelas-kelas pertama, tapi maksudnya kita tak boleh putus asa. Dan sebelum saya mengakhiri rancangan yang memang membuatkan saya menitiskan air mata sendiri, ya, saya memang ingin berterima kasih Ustazah kerana sudi bersama, berkongsi dan secara spontan sebenarnya dari hati. Saya boleh rasakan kerana saya sangat tersentuh. Dan sebelum saya akhiri, saya kena sebutlah kita Alhamdulillah di sini ya. Lokasi kita Marble Emporium. Orang Sarawak ya, dia jadi host. Dan penaja lain ada Fizi Wu, Hijabis Tahab, Adriana Yarika ni orang Singapura. Tapi dia dapat dengan Malaysia. NRC dan Al-Quran Mushaf Mufiq. Maksud dia apa Ustazah? Mushaf Mufiq. Oh, saya kena buat I kajian think juga. Mushaf tu Mushaf. Mushaf. Tengok tu. Mushaf. Arabic speaker, non-Arabic speaker. So kita kena ke arah itu. Dan kepada semua yang menonton, jangan lupa like, subscribe dan sentiasa follow Ustazah sendiri kerana beliau banyak telah berkongsi ilmu tadi pun daripada Putrajaya, dan kita harap semua ilmu ini kita dalami dan insya-Allah menjadi pencetus, pemangkin untuk belajar dengan lebih mendalam lagi. Amin. So, amin ya rabbal alamin. Ramadan Mubarak semua. Jazakallah khairan. Daripada saya Nurul Izzah dan our Ustazah hebat. Ustazah nak berucap sikit apa-apa ke ucapan akhir kepada pendengar, special message for Ramadan. Oh, masya-Allah. Special. Oh, negari cakap putih. Sini. Okey. Untuk Ramadan InsyaAllah, wahai Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kami, khusus untuk wanita-wanita
ibu-ibu supaya kami dapat membesarkan sifat keibuan kami, supaya kami dapat melangitkan doa-doa kami untuk umat. Wahai Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kami, supaya kami dapat menjalankan puasa yang terbaik, yang fardu untuk kami. Semoga puasa ini boleh menjadi tiket untuk kami memilih pintu syurga mana yang kami mahu. Wahai Allah, Ramadan ini adalah hadiah untuk kami, ya Allah. Jadikanlah hadiah ini sebagai tiket untuk kami mendapat syurga, ya Allah. Kerana kami telah penat-penat di dunia, ya Allah. Jangan nanti kami kecewa di akhirat, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai harapan untuk kami gunakan anugerah dan hadiah-hadiah yang kau berikan. Setiap saat Ramadan sangat berharga untuk kami. Jangan jadikan kami orang yang mensia-siakan setiap detik dan saat dalam bulan Ramadan. Awalnya rahmah, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya adalah perlepasan daripada azab neraka. Wahai Allah, jangan jadi kami orang yang mengecewakan Ramadan yang datang, kami mendapat sia-sia, ya Allah. Tapi kami mahu keampunan dan rahmat-Mu, ya Allah. Wahai Allah, bahagiakan kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, rakyat kami, masyarakat kami dan ummah kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kami penat di dunia, ya Allah. Izinkan kami berehat di syurga dengan Maryam, dengan Khadijah, dengan Aisyah, dengan Fatimah. Amin ya rabbal alamin.